Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita mulakan lagi kuliah kita. Ini merupakan slide yang terakhir untuk tajuk sistem pipe, dan selepas ini insyaAllah kita boleh buat ulang kaji dan sebagainya kerana kita ada satu lagi slot kan sebenarnya. Ya, betul. So macam mana kalau kita ambilkan hari ni slot yang satu lagi buat apa? Buat test saja? Boleh ke? Buat revision. Okey, boleh lah. So kita nanti slot yang terakhir kita akan bincang sama ada tajuk apa yang awak kurang faham dan sebagainya. So kita buat perbincangan Betul. Okey. So untuk yang tajuk apa nama tu, untuk yang ini kita balik semula kepada apa nama tu, reciprocating, bukan reciprocating, positive displacement pump. Saya tunjuk awak beberapa pengiraan mudah berkenaan dengan pengiraan kadar alik pump yang menggunakan idea positive displacement. So pertama kita katakan berkenaan dengan gear pump. There is an external gear pump. Assume it is a module gear. Okay, nanti saya terangkan. With this number Z equal 13, the diameter of the addendum circle D0 equals 75 millimeters. The distance between center points A 65 millimeters. Gear width B sama dengan 35 millimeters. Volumetric efficiency 90%. And rotating speed 1500 rpm, and calculate the flow rate of the pump. Okay, so ini adalah gear pump dan awak pun boleh imagine gear pump adalah bentuk yang ini. Dan untuk positive displacement pump, so saya ada tunjuk contoh adalah gear pump dan juga load pump nanti. Pengiraan apa nama tu, flow rate kita kata memang agak sukar untuk dibuat berdasarkan calculation sahaja, kerana kita perlu mendapatkan berapakah isi padu air yang dialirkan setiap kali gear berputar dan sebagainya. Selalunya gear pump, load pump dan sebagainya kita akan buat eksperimental lah, kita akan ukur secara fizikal. Kita buat graf kadar alik dan barulah kita boleh estimate ataupun kita buat equation berdasarkan graf yang kita dapat. Tetapi secara teoretikal ada juga satu dua yang boleh kita kira dan saya akan tunjukkan di dalam jadual ini. Oleh itu agak sukar kalau awak cari buku teks, fluid mekanik dan sebagainya untuk kita dapatkan contoh-contoh soalan berkenaan dengan gear pump dan juga load pump. Dan efisiensi adalah lebih kepada volumetric efficiency. Maksudnya kita comparekan theoretical volume yang dialirkan dengan actual volume yang terhasil. Okay, so katakan kita ada soalan yang ini. Okay, pertama, assume it is a module gear. So module gear ni apa dia? Dalam pembuatan gear sebenarnya, kalau belajar saya rasa di dalam subjek design dan sebagainya ada belajar tentang gear saya rasa. Okay, dan perkataan seperti addendum, dedendum ni saya rasa awak pernah dengar dalam design. Okay, so tapi tak apalah, saya akan terangkan juga sedikit. So jadi gear ni ada pelbagai basic designnya. Ada yang menggunakan module gear dan sebagainya. So module gear adalah kita kata modul ni lebih kepada apa? Lebih kepada ratio design yang digunakan. So ratio tu ratio apa? Contohnya ratio addendum dengan dedendum, dan ratio berkenaan dengan dedendum juga berkenaan dengan clearance yang berlaku. Okay, dan juga ratio itu kita akan kenal pasti berapa jarak ini perlu kita buat dan berapa jarak pertengahan badan dia yang boleh kita buat. So kenapa ratio ini perlu dibuat? Kerana kita ingin memastikan apabila gear ini berpusing, dia tidak stuck. Okay. Yang ini kalau awak baca berkenaan gear, so basic asalnya ialah dia akan melukis perjalanan ataupun locus bentuk gear yang bergerak. Kemudian dia boleh dapat imagine apakah
bentuk gear yang paling sesuai supaya apabila kedua-duanya bertemu dan mereka akan boleh saling melepaskan diri antara satu sama lain. Okay, boleh? Okay, yang ni sebagai apa nama tu, kita kata saya beri hint dekat awak kalau awak ingin untuk mengkaji tentang design untuk gear pump ataupun design untuk gear. Okay. So di dalam soalan ini kita ada dua benda yang kita kata mungkin bukanlah tajuk fluid, tapi tak apalah, maknanya kita akan belajar juga berkenaan dengan addendum dan juga dedendum yang ini. So yang ini addendum dan dedendum tu adalah seperti yang dia dinyatakan di sini, gear tooth must project both below and above the rolling cylinder pitch circle, and the involute only exists outside the base circle. The amount of tool that stick out above the pitch circle is the addendum, and the amount that goes below is the dedendum. Okay, maknanya yang kita akan ada satu keadaan, kita panggil dia adalah pitch circle. So pitch circle ini sebenarnya ialah sekiranya dua gear bertemu, so pertemuan ini adalah kita kata pitch joint ataupun kita kata pitch, dan diameter yang terhasil di sini adalah pitch circle. So jadi pada garisan inilah kita kata yang penentuan dedendum dan juga addendum. So dedendum adalah kawasan yang bawah ini, dan dedendum kawasan yang bawah ini, dan addendum adalah kawasan yang atas. So ini untuk bagi gear yang inilah. So bagi gear yang atas, kita kata perkara yang sama, bahagian bawah ni adalah dedendum dan bahagian atas ni adalah addendum. Okay, so tetapi untuk make sure perjalanan circle ini, perjalanan gear kita smooth, selalunya orang akan beri nilai tolerance di sini. So kita panggil dia clearance. Ada orang panggil tolerance, clearance, gaps dan sebagainya. Dan ratio ratio clearance ini berbeza-beza antara satu design dengan satu design. Ia bukanlah satu kemestian, tetapi sesetengah company dia akan fixkan ratio tersebut. So ratio tersebutlah yang akhirnya akan menjadikan gear tersebut adalah modul gear dan sebagainya. So modul gear ni dia ada nombor modul dia berdasarkan certain value dibahagi dengan certain value. So yang ini maknanya idea lah tentang gear. So tetapi di dalam fluid mechanics kita bukan nak mengira ataupun kita nak fokus kepada pembentukan gear. Cuma secara teoretikalnya kita boleh mengira isi padu yang dialirkan oleh cecair sekiranya kita mengetahui beberapa parameter daripada design gear. Kerana kita kata agak sukar untuk kita mengira apakah isi padu yang dialirkan oleh gear tersebut, kerana mungkin kita perlu mengira setiap ruang kosong yang ada di sini. Oleh itu kita estimation yang kita buat mungkin terlampau tidak ada basic, tidak ada basis. Okay. Dan seterusnya yang ini. So kemudian kita kata kita nak pergi kepada untuk estimate the volume in gear pump. Okay, so kita ada gear pump di sini. Antara parameter utama yang mesti kita tahu ialah pertama for sure gear width. Tebal gear tu. Kerana kita nak tahu kita dah boleh dapat area pada side view. So ini adalah side view. So kita kena darabkan dengan lebar sesuatu gear supaya kita boleh dapat volume. So sebab tujuan kita adalah untuk mengira volume. Okay, so beberapa parameter penting ialah pertama kita kena tahu apakah diameter yang besar ini, D. Maknanya diameter daripada hujung atas ini ke hujung sini. Okay. So untuk mencari diameter ini kita perlu mengetahui adalah sama ada nilai addendum ataupun nilai dedendum. Okay. Yang kedua kita perlu tahu untuk jarak daripada nilai bawah base gear tersebut dengan base yang satu lagi, iaitu nilai small d. Okey, ataupun kita perlu tahu untuk jarak daripada titik tengah sini ke titik setengah sini, iaitu jarak C. Okey. So
kalau kita lihat soalan, dia dah beri bahawa the diameter of addendum circle is 75 mm. So addendum circle adalah yang ini. So maknanya kalau dia dah beri diameter addendum circle adalah 75 mm, maksudnya nilai ini telah kita ketahui. Maksudnya nilai D telah kita ketahui. Okay, kerana jarak di sini akan membentuk addendum circle. Okay. Tetapi untuk mengetahui jarak addendum circle ni, maksudnya jarak D ni, okay, kita perlu mengira daripada permukaan ini, daripada permukaan sini, maknanya diameter daripada permukaan sini ke permukaan yang satu lagi, diameter. Maknanya kita kata garis lurus lah dia, tu. So jadi maknanya kita bukan kita mengira daripada atas sini, kita kena mengira termasuk clearance ataupun kita panggil addendum circle. Okay. Dan kemudian kita mengira nilai C. Nilai C di sini kalau kita lihat adalah jarak di antara titik tengah di sini dengan titik tengah di sini. So yang ini sebenarnya dalam soalan di atas telah diberikan, iaitu diberi the distance between center point is 65 mm. So maknanya between center point adalah nilai C. Maknanya center point di sini dan center point di sini. Okay. So jadi maknanya C telah kita tahu, D telah kita tahu, cuma nilai D kecil kita tidak tahu. Okay, sebenarnya tidaklah andai kata kita boleh mengira volume, boleh mengira isi padu berdasarkan nilai capital D dan juga C. Tapi saya ingin tunjuk awak kepada dua pengiraan. Okey, kita pergi. So kita kata dua rumus utama ataupun common equation yang kita boleh gunakan untuk estimate volume in gear pump ialah ini. Sama ada kita menggunakan D besar, sama ada kita menggunakan D kecil atau kita menggunakan C kecil. So kita boleh mengira dengan pi per 4, D kuasa 2 tolak D kuasa 2 darab gear width, atau pi per 2, D kuasa 2 tolak C kuasa 2 darab gear width. Okay. So yang ini awak kena ingat, kalau awak nak guna C, maksudnya jarak di antara dua center point awak kena guna pi per 2. Tapi kalau awak nak guna diameter, outer diameter dan inner diameter, D besar kuasa 2, D kecil kuasa 2, so awak kena gunakan pi per 4. Okay, so saya harap awak dapat alert tentang perkara ini. Okey, so kita cuba mengira, tapi kebanyakan analisis menunjukkan first equation akan memberi nilai yang lebih tepat berbanding dengan second equation. So ini adalah first equation, so ini adalah second equation. Selalunya cuma untuk mendapatkan nilai D kecil ni ataupun kita panggil addendum circle ni agak susah kerana kita perlu mengira apakah nilai tolerance yang ada. Kerana kita perlu mengambil kira nilai tolerance untuk membuat pengiraan. Okey, so kemudian kita cuba lihat kedua-dua pengiraan. So katakan dalam soalan kita mengetahui bahawa addendum circle adalah 75 mm. So maknanya nilai D besar ini kita telah ketahui. Okey, so kemudian kita kata kita cuba mengira apakah addendum circle. So kita tahu dalam soalan nilai number of teeth sama dengan 13. So selalunya di dalam gear pump, jarang orang akan pakai gear pump satu gear besar, satu gear kecil. Selalunya gear pump adalah gear yang sama. So jadi kalau gear sama, saya senang sikit. So kemudian dia beri dalam soalan bahawa pitch circle adalah ataupun jarak di antara dua gear adalah center to center adalah 65 mm, kita telah beri. Okay. So pengiraan yang kita kata bermula yang agak jarang ditemui di dalam buku teks adalah bermula di sini. Walau bagaimanapun ia bukanlah idea fluid mechanics, dia lebih kepada idea design sesuatu gear. Okey, tetapi untuk
masalah ini saya akan terangkan juga. Okay, dengan beranggapan bahawa gear yang paling mudah dikira adalah modul gear. So saya ambil dia modul gear ni, kenapa dipanggil modul? Kerana design dia adalah base kepada satu constant parameter yang dikenali sebagai modul M. So M ini bermula dengan idea kita akan mengira pitch circle diameter dibahagikan dengan number of teeth. So kita kata pitch circle kita ketahui 65 dibahagikan dengan nilai bilangan gigi gear adalah 13. So modul dia adalah M. So kita dapat 5 mm. So kita kata modul dia maksudnya basic of design tu dia akan buat by 5 mm. So jadi kita kata nilai M dia adalah 5 mm. So first kali apa yang sama dengan M ni dia di dalam modul gear maknanya gear ada banyak pengiraan, ada banyak idea untuk design. So di dalam modul gear dikatakan addendum adalah equal dengan modul value. So maknanya bahagian yang atas addendum tu adalah sama dengan modul. Oleh itu dalam keadaan ini kita mengambil kira bahawa addendum adalah sama dengan 5 mm. So maksudnya ialah ketinggian ini addendum adalah 5 mm. Okay. So kemudian kita perlu mengira apakah dedendum. Kerana kita ingin mendapatkan dedendum circle. So jadi dedendum ini rumus dia adalah addendum dicampurkan dengan clearance. Okay, so maknanya kita kena, yang ini daripada mana dapat rumus addendum campurkan dengan clearance? So kerana kalau kita tengok di sini, kalau kita lihat di sini, kita kata kita ingin dapatkan dedendum kawasan ini. Maknanya daripada mula pitch sampailah tanah, sampai ke dataran, dia adalah sama dengan addendum di sini dicampurkan dengan clearance di bawahnya. Okay, berdasarkan gambar darjah ini kita buat kenyataan bahawa dedendum adalah addendum dicampurkan dengan clearance. Okay, so dedendum ini secara rasionya ataupun secara modulnya ialah dia direka sebagai 1.157 darab M. So ini adalah fix. Dan rumus ini dapat daripada mana? Dia bukanlah rumus fluid mechanics, dia lebih kepada rumus untuk kita design gear. So dalam kes ni kalau modul gear ratio dia adalah 1.157. Ada setengah gear yang dipakai ratio dia adalah 0.5 saya rasa. Dia di 0.5 tu maksudnya jarak total dia tu akan sini 0.5. Sini 0.5, sini akan ada rasionya lah. So ada yang pakai 2.25 total height, total ratio. So dia akan bahagikan clearance berapa, dedendum berapa, addendum berapa. So yang ini maknanya kita bukan menjadi fokus kajian kita. Kita fokus kepada ke arah untuk mengira isi padu yang dihasilkan oleh gear pump. So jadi yang ini maknanya sekadar untuk pengetahuan, maknanya dedendum di dalam modul gear rumus dia adalah 1.157 didarabkan dengan M. M tadi kita tahu 5 mm, so kita ada 5.785 mm. Kemudian kita kata total depth, maksudnya addendum campur dedendum ni adalah 5 campur 5.7, so kita ada 10.7 mm. So total depth ni sebab apa kita perlu cari? Kerana kita ingin tahu apakah jarak daripada atas ini sampailah ke bahagian tanah, bahagian ke dasar gear. So ini adalah total depth. Okay. Kerana selepas kita dapat total depth, barulah kita boleh tolak dengan diameter addendum circle untuk kita dapat dedendum circle. So, jadi setelah kita dapat total depth adalah 10.785, so oleh itu kita untuk mengira dedendum circle ini
Kita kata dedendum circle sama dengan addendum circle, tolakkan dengan 2 didarabkan dengan total depth. So yang ini saya rasa awak faham kalau kita ada gear di situ. Okay, kat sini ada gigi gear dan sebagainya. So yang kita kira 10.78 adalah nilai ini. So jadi kita kena tolak lagi satu lagi bahagian di sini untuk kita dapat dedendum circle. Yang ni saya harap awak dapat imagine berkenaan dengan design. So kita boleh dapat dedendum circle sama dengan 53.43 mm. Okay, so sekarang maksudnya berdasarkan pengiraan apa nama tu, design gear, kita boleh dapat addendum circle, dedendum circle, dan kita boleh juga dapat jarak di antara 2 center point. So let's say kita gunakan first equation. So kita ada pi per 4 d naught square tolak dc square. So dc ni tadi yang kita cari ni lah, dedendum circle. Okay. So and then kita darabkan dengan gear width, kita masukkan dengan nilai. Jadi kita ada 75 mm, kita ada 53 mm, dan kita darabkan dengan gear width 35 mm, dan kita yang ni awak kena faham. Ini adalah rumus untuk mencari volume. Maksudnya untuk mencari apakah isi padu air apabila gear tersebut membuat satu pusingan lengkap. Maknanya satu isi padu air yang boleh masuk di dalam gear tersebut. Dan kita perlu mengira flow rate. Flow rate ini maksudnya kita kena darabkan dengan berapakah RPM yang menjalankan pump tersebut. Oleh itu, katakan saya masukkan 1500 bahagi 60. Oleh itu, dia akan menjadi rotation per second. Okay, so jadi maknanya saya mengira untuk setiap second. So jadi setelah kita darabkan semua sekali, kita dapati bahawa ia menjadi sekitar ini. So unit yang perlu digunakan adalah milimeter padu per second. Kerana RPM ni saya tukar per second dan distance ataupun unit yang saya gunakan untuk diameter adalah milimeter. Okay, selalunya memadai orang akan pakai milimeter. Jarang orang nak pakai diameter in term of meter, kerana diameter pump tu sendiri dah kecil. Mungkin diameter pump tu hanya 0.15 meter. Jadi nanti nombor awak akan semakin kecil. Dan kalau dikira, kita boleh dapati bahawa flow rate tersebut adalah 1,904,000 mm padu per second, tetapi kalau kita convert, dia hanyalah sekitar 1.9 liter per second. Okay, di dalam pump selalunya orang pakai liter per second lah, yang kecil-kecil, kerana dia tidak melibatkan pengiraan isi padu yang terlalu besar. Dan awak kena ingat dalam soalan dia beri nilai volumetric efficiency, maksudnya comparison antara actual dan juga theoretical. So maknanya secara theoretical adalah 1.9 liter per second, tetapi 10% kita kata losses, dia akan hilang disebabkan oleh gear kurang cekap, air ada tak boleh nak masuk banyak dan sebagainya. So 90% sahaja yang boleh dihasilkan oleh pump. Oleh itu volume flow rate actual adalah sekitar 1.7136 liter per second. Okay, dan sekiranya kalau kita tengok kita gunakan second equation. So kita guna pi per 2, D equals to 2 tolak A equals to 2 darabkan dengan gear width, sama juga saya tukar kepada second di sini. So saya dapat 1,924,000 mm padu per second sama dengan 1.924 liter per second. Dan actual kita darabkan dengan 90%, so ada sekitar 1.7316 liter per second. So kalau kita tengok perbezaan tak banyak, iaitu sekitar 1.3, iaitu 0.02 liter, 0.02 liter per second. Okey, ini adalah tolerance di antara dua calculation. So jadi maksudnya kat sini saya cuma nak tunjukkan di dalam gear pump masalah utama adalah untuk mencari apakah isi padu yang boleh dialirkan dalam gear pump tersebut. So ada gear pump oleh kerana bentuk gear dia adalah geometrical, oleh itu ada pengiraan yang boleh digunakan untuk mengira kadar alir di dalam gear pump. Okay, untuk soalan yang nombor 2, kita pergi kepada loop pump. So loop pump ni saya rasa awak pun boleh imagine bentuk dia yang ini.
Okay, dia bukan gear tetapi dia adalah satu bentuk sinusoidal seperti ini dan dia adalah berkait antara satu sama lain. Okay, so kita baca soalan. Okay. So a log pump running at 300 RPM is pumping soybean through 3 cm diameter pipe. The pump is driven by a motor and is using 285 watt, assuming an overall pump and motor efficiency of 35%. So what is the pumping rate if the suction and discharge pressure are minus 35 and 160 kilopascal respectively? So dia beri awak sekiranya ada satu log pump bergerak dengan 300 RPM, pipe 3 cm, dia guna 285 watt, kemudian diberi awak overall pump and motor efficiency 65%. So what is the pumping rate if the suction and discharge pressure are minus 35 and 160 kilopascal respectively? So berkenaan dengan pressure di sini, saya harap awak dapat alert, selalunya pada suction akan rendah. Kita mesti create vacuum. Itu sebab dia beri awak negatif 35 kilopascal. Dan pada outlet dia akan besar. So dia mesti 160 kilopascal. Dia mesti melebihi atmospheric pressure. Kerana dia boleh melawan atmospheric pressure. Di dalam inlet mesti kurang daripada atmospheric pressure kerana dia nak create vacuum. Dia nak make sure bahawa atmospheric pressure juga akan menolak cecair tersebut untuk masuk di dalam inlet. Okay, jadi soalan ini, katakan power kita tahu sama dengan rho GQ H. Tetapi di dalam keadaan ini kita tidak ada head. Dia tak beri berapa meter dan sebagainya. Oleh itu kita akan menggunakan idea rho GQH ni kita boleh ubah menjadi rho GH dan juga Q. So rho GH di sini adalah pressure. Kita tahu pressure adalah rho GH. Jadi kita ubah lagi equation menjadi delta P didarabkan dengan Q. So delta P ni maksudnya apa? Maksudnya perbezaan pressure. So perbezaan pressure dekat mana? So perbezaan pada outlet dan inlet. Selalunya kita akan pergi ke outlet dululah. Maknanya outlet tolak inlet kerana for sure outlet besar. Okay, kita kata purposely kita nak create positive value lah. Kita tak boleh nak create negative value. Okay, so jadi kita kata 160 tolakkan dengan negatif 35. So kita akan dapat positif lah 195. So awak jangan lupa unit kita adalah kilo pascal. Jadi kita kena ubah kilo pascal tu. So kita darabkan dengan 1000 kerana dia kilo. So kita darabkan dengan Q. So jadi kalau kita kira kita dapat 195,000 Q. Dan kita tahu bahawa actual dan juga theoretical adalah 65%. So jadi kita 65%, 0.65. Theoretical actual velocity. Okay. Ni actual velocity. Maknanya ini actual power dibahagikan dengan is using 285 watt. So maksudnya 285 watt ni adalah input power. So ini adalah output. So ini adalah input. So jadi kalau kita mengira kita rearrange equation tu, kita solvekan problem tu, kita boleh dapat Q sama dengan 0.00095 meter padu per second. Okay. So and then dia sama sekitar 0.95 liter per second. Betul. Ya. Yeah. Kalau discharge tu dia memang kena masuk negatif lah untuk pressure tu. Bukan. Yang negatif 35 ni mesti inlet. Oh jadi dia kena masukkan juga negatif tu Masuk. Betul. Kalau pressure vacuum dia memang negatif Kalau vacuum negatif. Tak ada gini, kita dulu belajar dalam flip 1, kita ada tulis, contohnya kita tulis pressure tu, katakan 160 kilopascal, ada tulis ABS kan? Okay, kalau ABS ni maksudnya absolute pressure. Okay, boleh faham Tapi kalau dia tak tulis ABS, dia tulis 160 kilopascal ni, maksud dia ni adalah gauge pressure. Okay, kalau gauge pressure, dia akan anggap atmospheric pressure ada nilai kan kat sini. Atmospheric pressure adalah 101 kilopascal.
So 160 ni dikira dianggap 101 kilopascal ni adalah kosong. Jadi dia akan 160 kat sini. Tinggi ni 160. Inilah 160 kilopascal. Itu sebab dia ada negatif. Dia akan turun kat sini negatif 35. Sebab dia kosong ni adalah atmosferik. Kalau pressure tu kurang daripada atmosferik adalah 35. Okey, boleh faham? Okey. Okey. Tapi kalau ABS absolute dia tak ada negatif. Tapi absolute ni kita kena anggap atmosferik 101. Jadi kalau 160 ni kita kena campur dengan 101, by right kita kena tulis 261 kilopascal. Dia boleh dapat. 35 ni kalau dalam ABS dia seolah-olah 101 tolakkan dengan 35. Dapat berapa? So dapat 66. So kat sini kita kata dia 66 je ni. 66 kilopascal tapi dia tulis ABS. Okay, boleh faham? Okey, Doktor. Okey, terima kasih. Dia punya idea tu macam Celsius dan Kelvin aja sebenarnya. Okay, tapi kita panggil dia adalah absolute pressure ataupun gauge pressure. Itu sebab kalau ini dia tunjuk negatif 35, maksudnya dia kira gauge pressure. So kalau katakan dia kata suction adalah 66 kilopascal absolute dan discharge adalah 261 kilopascal absolute. Itu maksudnya dia kira dalam absolute pressure. Boleh dapat ke? Okey, Doktor. Okey. Okey. So, okey. Tapi suction mesti lebih rendah. Mesti lebih rendah daripada atmosferik. Kalau tak nanti atmosferik dia akan hold cecair tu. Cecair tu tak akan masuk pump. Macam awak sedut straw, kalau awak sedut tu masih lagi lebih tinggi daripada atmospheric pressure, air takkan naik dalam straw kat mulut awak. Okey, boleh dapat Boleh Doktor, boleh. Okey. So ini adalah kita kata contoh berkenaan dengan calculation untuk load pump yang selalunya kita estimate daripada pressure at suction dengan pressure at discharge. Okay, yang ini yang paling common lah orang akan gunakan kerana pressure pada suction dengan discharge ni kita boleh ukur dengan pelbagai cara. Sama ada kita letak YouTube manometer atau sebagainya. Okey, itu cerita lain lah. So yang ini paling senang. Okay, ni. Kerana masalah utama yang kita nak dapat ialah kita tak tahu apakah isi padu air di dalam satu bentuk lobe tu. Okay, yang ini kita akan tengok pada problem nombor 3 pula. Okay. So katakan a two lobes rotary positive displacement pump move 0.6 cm3 of motor oil in each lobe volume. So each lobe volume ni maksudnya ialah satu ni. Okay, satu ni kita kata satu lobe lah. Okay, so kemudian kita kata, so dia kata for every 90 degree of rotation of the shaft, one lobe volume is pump. So yang ini saya harap awak dapat imagine. Maksudnya 90 degree tu macam mana? Okay, let's say kita katakan yang ini bergerak kemari. Maknanya daripada dia tegak sini, dia pindah kemari. So maknanya 90 darjah kan? So bila dia 90 daripada sini pindah ke sini, yang ini pula, yang ini kita kata akan berubah ke bawah. Okay, yang ini akan berubah 90 darjah juga. Okay. So apabila yang ini tadi berpindah kemari, bertukar ke sebelah, maknanya bergerak 90 darjah, kita assume cecair yang ini akan duduk di atas macam gini, betul kan? So apabila dia duduk di atas ini, membawa maksud air telah boleh dipindahkan ke outlet. Okay. So boleh dapat ini yang dimaksudkan, for every 90 degree of rotation of the shaft, one lobe volume is pump. Maksudnya setiap dia 90 darjah, dia keluar. Okay. Okay, itu ditunjukkan maknanya angle dan juga volume. Dan kemudian dia beri, if the rotation rate is 550 rpm, calculate the volume flow rate. So maknanya kalau dia pusing tu laju, 550 rotation per minute. Dalam 1 minit, 550 rotation.
Rotation tu maksudnya apa? Rotation tu bukanlah 90 darjah. Rotation tu bukan 90 darjah tadi ni. Rotation tu maksudnya kalau ini ada kat atas, tak nampak pula. Okay, kalau ini ada kat sini, so bila dia complete satu cycle. Maksudnya 90 darab 4 lah. Dia bergerak 4 kali 90 tu, itu adalah 1 RPM. Okay, maknanya 1 rotation per minute. Okay, jadi apa yang perlu kita buat di sini ialah, idea dia mudah sahaja. Kita kena mengira berapakah untuk for one complete rotation, berapa lobe ataupun berapa volume yang telah berjaya kita transferkan. Okay, dalam soalan ini agak mudah. Okay, kerana dia beri dalam soalan tu, dia kata every 90 degree of rotation, one lobe volume is pump. Jadi kita kata satu cycle rotation tu 360 darjah. Jadi maknanya 360 bagi 90, kita ada 4 kali lobe tu dialirkan keluar. Jadi kita boleh kata V close ni maksudnya had laju, isi padu yang berjaya dihasilkan ataupun isi padu yang boleh terkumpul di dalam lobe tersebut untuk one complete cycle, untuk satu complete cycle. Okay, jadi kita kata untuk total isi padu adalah 4 didarabkan dengan isi padu lobe. Jadi 4 darab 0.6 adalah 2.4 cm padu. Unit dia cm padu ke? Okay, 2.4 cm padu. Okay, so jadi untuk itu adalah isi padu untuk setiap satu cycle. Jadi isi padu, kalau kita ada 550 cycle, apa yang kita buat? Kita darablah 2.4 bahagi 1 darab 550, kita ada 1320 cm padu per minit. So, unit di sini awak kena berhati-hati. Sekiranya awak menggunakan centimeter padu, so dia mesti jadi centimeter padu. Kalau awak menggunakan RPM, rotation per minute, so dia akan jadi minit. Okay, dia akan follow macam itu aja. Okay, so kenapa kat sini rotation ada? Kerana kalau awak sesetengah pengiraan, dia akan kira, dia tak darab 4 dulu. Dia akan kira, dia seolah-olah first ni, V ni adalah untuk, dia akan ambil nilai ni, 0.6 lobe. Maknanya volume untuk satu lobe. Dan dia akan masukkan nilai rotation ini, maksudnya isi padu di atas berlaku pada berapa rotation. So maksudnya tadi saya dah kira dia darab 4 kan. Kerana itu adalah 2.4 cm padu berlaku untuk setiap rotation. Kita darabkan dengan RPM dia, kita dapatlah kadar alih. Okay, awak boleh juga mengira, okay, isi padu satu lobe sama dengan 0.6, tetapi 0.6 ni berlaku pada 90 darjah rotation. 90 darjah rotation ni maksudnya 1/4 rotation. Dan kita ada 550 RPM. Jadi 0.6 bahagi 1/4, dia jadi darab 4 kan? Okey, jadi pengiraan dia masih lagi, jawapan akhir dia masih lagi sama. Cuma saya menggunakan pendekatan, kita kena kira dulu berapakah isi padu yang dialirkan sekiranya lobe pump tersebut menghabiskan satu cycle. Lebih mudahlah, saya lebih suka mengira macam itu. Okey, kita pergi kepada contoh yang second last lah. Ada lagi satu page. Okey, katakan kita ada problem 4. So kita tukar pula daripada 2 lobes kepada 3 lobes rotary positive displacement pump. Sama juga move 0.6 cm3 of motor oil in each lobe volume. Okay, yang warna kuning ni sebenarnya saya tambah supaya awak nampak. Okay, jadi kita kata kalau kita ada 3 lobes ni, so kita akan menghasilkan 6, kita for every 60 degree of rotation of the shaft, 1 lobe volume is pumped. Okay, so if the rotation rate is 550 RPM, calculate the volume flow rate. Okay. Kat sini yang 3 ni awak kena fikir lebih sikit lah. So maksudnya kita kata, kalau 3,
memang awak kata kat sini terbuka, dia cuma bahagi 3 je. Jadi 360 bahagi 3 akan dapat 120. So jadi, tetapi awak kena ingat sebelah ni pun ada juga. Okay, jadi maknanya bila dia berputar ini pergi ke sini. Okey. So satu lob telah dialirkan. Okey, tetapi bila ada dia ada 2, sebenarnya dia berlaku tengah-tengah nanti. Okey, sebab kalau awak tengok yang sebelah ni, kita ada straight aja, tegak je macam gitu. Tetapi oleh kerana yang setengah lagi tu duduk di antaranya, so dia akan menyebabkan daripada 180 menjadi 90. So jadi kalau untuk 3 lob ni, okay, bolehlah kita buat idea mudah. So jadi oleh kerana dia ada 3, okay, dia akan menghasilkan 120. So jadi kalau disebabkan dia ada lagi satu pair dia dekat di sini, so dia akan menghasilkan 60 darjah. So jadi kalau untuk calculation, memadai untuk awak mengira seperti ini. Jadi kita kata untuk one rotation, okay, kita kata sebanyak 6 lob akan alirkan. Jadi kita kata 6 darab 0.6, kita ada 3.6 cm padu, dan kita boleh mengira kadar alir, iaitu total volume dibahagikan dengan rotation didarabkan dengan loop speed. Jadi kita ada 3.6 cm padu untuk setiap satu rotation, dan kita darabkan dengan 550, kita boleh dapat ia sekitar 1980 cm padu per minit.